Seperti yang dijanjikan Auda, sekarang kita bersama dalam wawancara kita iaitu mengenai dengan cuti sekolah, Intan, ya. Kita memperhatikan mengenai dengan cuti sekolah, dan bila bercakap mengenai dengan cuti sekolah ini melibatkan para belia kita, dan ini merupakan topik yang akan kita bawakan, cabaran belia dalam musim cuti sekolah ini. Mungkin Intan dapat mengenalkan narasumber kita pada pagi ini. Ya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini akan bicarakan mengenai dengan wawancara kita cuti sekolah cabaran belia. Alhamdulillah telah pun berada di studio pagi sebetulnya. Jadi kita kenalkan iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Zafri Arif bin Muhammad Zain Arif, itu penerima anugerah pemimpin belia berjasa pada tahun 2014. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah sihat seperti biasa. Alhamdulillah. Jadi bulan Disember memang orang kata ini sinonim dengan percutian sekolah anak-anak, ya. Ya. Baik, tapi ini bukan lagi anak-anak tapi belia. Ya. Cabaran bagi belia kita ni. Mungkin apa yang ingin kita ni kongsikan bersama. Jadi tanpa melengahkan waktu, kami persilakan Yang Mulia Doktor untuk kongsikan bersama, silakan. Baik, tadi ada satu lirik yang kata akan bawa rajuk ini dalam cerita. Tapi janganlah merajuk. Pagi-pagi jangan merajuk. Baik, kita bercakap tentang belia, ya. Dan ini satu topik yang sangat besar, dan kita mengaitkan dengan cuti sekolah. Kalau kita tanya pada anak-anak ataupun golongan anak sekolah, belia apa dibuat cuti? Cuti kali cuti kali cuba ubah. Ada pengertian. Cuti kali maksudnya cuti itu cuti daripada membuat satu perkara yang agak rutin. Misalnya belajar sehinggalah sepanjang tahun, dan bulan 12 adalah cuti sekolah. Maksudnya cuti sekolah itu tidak lagi masuk kelas, tidak lagi belajar secara formal, tetapi belajar itu konsepnya sepanjang masa, tidak ada satu had. Jadi kita lihat di sini bahawa dalam konteks cuti sekolah dan cabaran belia, kita lihat di mana belia itu berada. Kerana konsep belia ini kita faham di bulan antara 15 ke 35 tahun. Jadi ada belia yang masih bersekolah, ada belia yang sudah bekerja, dan ada belia yang sudah berumah tangga, berkeluarga, dan ada belia yang agak ke depan menjadi pemimpin masyarakat, pemimpin komuniti, pemimpin bagi jabatan. Jadi kita lihat di manakah belia waktu cuti sekolah. Kalau belia itu berada di bangku sekolah, tentulah cuti sekolah itu sangat relevan, kerana inilah masa kita katanya untuk relaksnya, untuk santai-santai, rehat. Tapi konsep bukan hanya cuti kali jadi harus ada diisi. Begitu ya kalau belia dalam konteks pekerjaan. Apa hubungannya dengan cuti sekolah? Mungkin ada adik-adiknya yang bercuti sekolah. Jadi dia terpaksa melayan, ataupun barangkali ada saudara-saudaranya yang cuti sekolah, mungkin dia terpaksa membawa adik-beradik dan mereka yang bercuti sekolah untuk membuat projek, membuat kegiatan tertentu. Bagi belia yang berkeluarga, bagaimana cuti sekolah? Apakah belia itu mereka yang berkeluarga itu sudah ada punya anak-anak damit? Jadi macam mana kalau anak damit yang sudah bersekolah prasekolah atau sekolah rendah, macam mana cuti sekolahnya? Kemudian kita belia dalam konteks pemimpin masyarakat. Mereka harus melihat apakah ada relevannya cuti sekolah dengan pekerjaan. Jadi ini adalah zon-zon belia yang kita perhatikan, ya. Jadi cuti sekolah itu bukan hanya bermaksud kepada mereka yang masih di bangku sekolah, tapi melibatkan keseluruhan sistem, ekosistem masyarakat. Baik ia seorang pendidik, baik dia seorang peniaga, baik dia seorang kerani, baik dia seorang pengusaha dan sebagainya. Ya, kita lihat bagaimana pengisian cabaran belia dalam konteks cuti sekolah. Karena kita melihat satu stigma. Kalau bulan 12 cuti sekolah apa buat? Relax, mau keluar negerinya. Santai-santai lah. Santai-santai. Tetapi sebenarnya apa yang perlu diisikan dengan masa tersebut? Ya? Kita bercakap tentang masa yang berkualiti, atau quality time. Ya? Ada orang cakap, aku mau me time. Aku mau me time, aku mau sorang-sorang sajanya. Aku mau kacau orang, ataupun aku mau terlibat dengan apa-apa. Cuti kali ya. Jadi ini me time. Jadi apa sebenarnya me time? Ya? Mungkin kalau kita dalam seharian itu ataupun dalam sepanjang tahun itu kita biasa membuat satu perkara yang rutin dan kita mau relax. Tapi dalam konteks relax itu apa bentuk pengisian? Kerana dalam satu hadis kata rebutlah 5 peluang. Kata dia. Dan salah satu padanya ialah masa muda. Masa muda sama tua. Masa muda kemudian masa lapang.
dan masa bertenaga. Ya. Ini 3 perkara ini yang kita kaitkan dengan belia. Ya. Mereka punya masa, mereka punya tenaga, mereka punya masa yang agak panjang. Jadi belia dan cuti sekolah ada satu perkara yang perlu diisikan dengan beberapa bentuk pekerjaan atau bentuk aktiviti yang ada di masyarakat. Contohnya, kita melihat bahawa apabila belia ingin melihat dirinya sebagai seorang yang berjaya di masa depan, dia sudah dapat mengatur pada masa ini. Kita tidak melihat bahawa belia itu haruslah mempunyai satu keterikatan belia adalah pemimpin hari esok. Bukan hanya itu, tapi belia adalah pemimpin dari sekarang. Ya. Mereka harus dapat memimpin diri mereka, mengarah dan mengatur ke mana citra kehidupan mereka dan ke mana hala tuju mereka. Ya. Kalaulah belia itu adalah seorang yang barangkali kita lihat di peringkat akademiknya kurang mencapai keputusan yang sangat cemerlang. Kita lihat sisi mana dia boleh berkomitmen dengan masa yang ada. Mungkin dia mempunyai bakat seni, bakat sukan, bakat yang lain. Ya. Ini yang harus dikembangkan. Maksud di sini cuti sekolah membolehkan belia-belia tersebut melihat apakah potensi yang ada pada diri mereka dan melihat bagaimana hobi, kegemaran ataupun kesukaan itu boleh mengarah kepada satu bentuk pekerjaan yang boleh menjamin masa depan mereka. Ya. Contohnya lah tadi saya mendengar ada wawancara di radio tentang program-program yang dilaksanakan di pusat belia. Untuk belia-belia dalam masa 2 hari ini yang dikaitkan dengan hari bertindak. Ada bengkel juruacara, ada wawancara, ada bengkel bintangan, ada macam-macam bengkel seni, kemudian ada bakat lumba perahu. Jadi kita lihat di sana. Sekarang ini macam mana me time tadi dengan quality time tadi bertukar. Digabungkan. Ya. Aku mau misalnya kata aku mau mengasah bakatku dalam ini. Di mana boleh aku mengasah bakat? Cari. Jadi sumbernya. Kerana dalam bulan 12 ini ada banyak aktiviti yang diadakan di bulan. Kita ada December Fest, kemudian kita ada DOA, Day of Action, kemudian kita ada program-program kesenian, kita ada program-program sukan, kita ada program riadah, macam-macam. Dan di sinilah yang kita lihat bagaimana me time tadi dan quality time tadi harus bersamaan dengan apa yang boleh digerakkan oleh belia tadi. Janganlah hanya tidur di rumah, tonton TV, dengar radio, chat semua sekali, tapi harus membuat satu perkara yang berfaedah, yang bermanfaat, yang boleh menjamin kehidupan mereka masa depan. Kerana itulah kita lihat bahawa belia-belia ini harus mempunyai pandangan yang jauh dan ke depan. Kalau tidak, mereka tidak akan melihat apakah yang boleh mereka sumbangkan kepada masyarakat, kepada negara, kepada bangsa. Dan inilah yang kita lihat bahawa belia yang berwawasan itu juga mempunyai satu perkara yang sangat dekat dengan apakah yang diasaskan oleh negara dalam konteks wawasan 2035. Dan ini harus bersama. Kerana belia hari ini adalah belia yang matang berfikir. Ya, matang berfikir itu maksudnya mereka dapat memperkatakan dan menilai apa yang ada di sekeliling kehidupan mereka. Betul. Bukan hanya menjadi satu masyarakat atau satu komuniti yang hanya sebagai pak turut ataupun barangkali hanya copycat. Copycat memang bagus, tapi kita lihat apa dunia inovasi. Kita lihat ada banyak kejayaan belia di luar negara. Dan bagaimana kejayaan itu boleh dialihkan dalam konteks Brunei. Dan bagaimana belia-belia kita ini berpotensi untuk seperti apa yang berada di dalam konteks global. Kita melihat bahawa kita tidak hanya hidup dalam lingkungan yang terhad, tapi dalam konteks lingkungan terbuka dalam dunia global memerlukan belia, memerlukan masyarakat yang dinamik. Dinamik maksudnya dia boleh menjadi seorang pemikir, dia boleh menjadi seorang peneroka, dia boleh menjadi seorang pemimpin, dia boleh jadi apa-apa. Maksud di sini bagaimana masa cuti itu dapat diisikan dengan program-program dan juga aktiviti yang sangat berfaedah. Jadi ada dimanfaatkan. Ada soalan sebetulnya. Ada juga yang menyifatkan ataupun mengandaikan bahawa cuti di bulan Disember ini untuk merehatkan minda. Tapi
memang tidak kita nafikan Intan ya, ada juga para belia petani mengambil kesempatan untuk melakukan di musim percutian ini membuat kerja-kerja kesukarelawan. Ya, betul. Bersedia kan? Ya. Macam contohnya ada yang saya ikuti tadi di awal pertemuan kami di Rampai Pagi ini juga saya ada mengikuti laman Instagram mereka. Mereka mengadakan untuk membersihkan pantai misalnya, untuk melestarikan lagi keadaan situasi di negara kita ini. Dan ini semuanya penglibatan para belia petani yang semata-mata untuk melatih jiwa mereka bagaimana memanfaatkan musim percutian ini. Kalau mungkin Intan ingin anda menanyakan sesuatu. Betul lah ya, tuan ya, kalau di cuti sekolah ni kita waktunya untuk kita ni memanfaatkannya, untuk kita ni melakukannya perkara-perkara yang dapat bukan saja memberi faedah untuk diri kita ni, tapi untuk orang lain juga sebetulnya ya. Jadi mengenai dengan potensi belia tadi ya, mungkin boleh diterangkan sedikit lagi ni tuan ya, potensi apa yang asalnya boleh menjamin pekerjaan masa depan ni? Ini satu perkara yang sangat penting dalam konteks kehidupan belia ya. Melihat potensi yang ada pada diri masing-masing ya. Dan itu seharusnya sudah dapat dilihat dan dinikmat pada peringkat usia yang usia remaja lagi. Kerana peralihan dari segi remaja ke dewasa remaja ke belia dan dewasa itu ada satu peralihan yang memperlihatkan kepada komitmen mereka dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita lihat sebagai contoh tadi, kalau dalam dunia akademik apa kekuatan mereka, dan dunia yang bukan bentuk akademik apa kekuatan mereka. Dan kita lihat di sini kekuatan ataupun potensi yang ada pada diri masing-masing itu hanya akan dapat dilihat apabila belia itu dapat menoloka wilayah-wilayah atau zon-zon yang dikatakan yang agak eksklusif ataupun agak jauh daripada diri mereka. Ini yang saya katakan, membuat satu perkara yang bukan rutin, bukan hanya belajar menghafal, menjawab menulis, membuat kerja rumah, tapi apabila cuti sekolah, fikirkan apa ya daripada misalnya kata pembelajaran sains, okey, apa yang boleh kita lakukan waktu cuti sekolah? Mungkin kita boleh membuat satu projek sains mini bersama adik-adik, membuat satu uji kaji ataupun membaca buku-buku yang berkaitan dengan sains, ataupun melihat laman-laman web yang berkata tentang sains. Bukan dunia sains sangat luas ya, itu sebagai contoh. Tapi apakah yang minatnya? Barangkali dia melihat tentang mikrobiologi, ataupun dia bercakap tentang sains makanan halal dan macam-macam lagi. Jadi kita lihat potensi itu akan disuburkan dengan minat. Ya. Kerana minat ini ada kaitannya dengan bakat ya. Contohnya dia ada bakat melukis dan minat melukis. Jadi bagaimana dia boleh mengasah bakat lukis itu untuk menjadi seorang barangkali pelukis yang profesional di masa depan. Maka dia carilah program-program meneroka, ini maksud meneroka ya. Meneroka di mana dia boleh mengasah bakatnya dan di mana dia boleh mendapatkan mentorship ataupun dalam bentuk bimbingan daripada pelukis-pelukis yang sudah established ya. Ketiga, dia boleh mempelajari hal ini daripada internet kerana banyak sumber di situ. Tetapi adalah lebih baik berguru ya itu belajar itu lebih baik berguru. Jadi apabila seorang belia itu mempunyai keinginan untuk meneroka lebih jauh daripada apa yang ada dan mengasah bakatnya, dan di situlah akan timbul satu usaha kegigihan yang melihat kepada konsep kepimpinan diri yang akhirnya akan boleh membentuk dan menyajikan diri belia itu sebagai seorang yang sangat berguna dan bermanfaat pada setiap masa. Pada setiap masa ya. Betul. Pada setiap masa, kerana kita harus memanfaatkan apa yang ada pada diri kita pada setiap masa ya. Jangan abaikan potensi yang ada. Tidak kiralah potensi itu kecilkah, tapi ia akan dapat disuburkan. Misal kata tadi dalam percakapan awal pagi tadi kita bercakap tentang sains halal ya, tentang makanan ya, daripada membuat ternakan di rumah atau membuat penanaman sayur di rumah. Dia boleh menjadi satu bisnes yang besar. Itu potensi. Jadi kalau kan anak-anak atau belia-belia itu mempunyai potensi kat situ, maka boleh teruskan. Jadi indong, ibu bapa, keluarga harus melihat, juga harus dapat membimbing ataupun mengatur, mengarah. Kalau misalnya kata belia atau si anak tadi, katanya dia ingin pergi ke
bengkel yang diadakan, maka induk bapa harus dapat menghantar mereka kalau mereka belum dapat memandu, menghantar mengambil. Dan ini ada dorongan kerana potensi, dorongan dan peluang itu adalah perkara yang berkait rapat. Ya. Seharusnya para belia mencari peluang yang sedia ada di ruang yang terbuka di dalam masyarakat. Betul. Kerana peluang itu hanya akan dapat dikecap, dicari apabila belia itu bersedia untuk meneroka. Meneroka. Jadi kalau belia itu tidak mau meneroka ataupun tidak mau bergerak, maka ini ada satu kesukaran dan itu akan menimbulkan satu stigma yang saya kata cuti kali ya. Jadi tidak mau berbuat apa-apa. Nah, ini jadi masalah besar nanti. Belia yang berpotensi, yang mempunyai kekuatan akal fikirnya akan sentiasa memikirkan apakah yang boleh kusumbangkan, apakah yang boleh kuisikan pada hari ini, esok, seterusnya. Ya. Jadi setiap hari itu ada diaturkannya. Jadual yang boleh diikutinya dan atau boleh dibuatnya sendiri. Ya. Jadi saya harap para belia yang sedang menyaksikan dan sedang bercuti sekolah, bagi belia di sekolah, cari potensi, cari bakat dan cari ruang dan cari di mana kita boleh menambah ilmu. Betul. Kerana ilmu ini ada macam-macam. Jadi tidak rugi kita mempelajari ilmu dalam bidang yang lain. Ya. Misal kata dia katanya aku bercakap aliran sainsnya, tapi macam mana ilmu dalam konteks lain, ilmu tentang agama, ilmu tentang bisnes, ilmu tentang perubatan, ilmu tentang kesukanan. Jadi kerana lagi banyak ilmu yang didapat oleh seorang itu, maka dia akan melihat bahawa makin luas potensi itu dapat digerakkan dan dapat dikongsikan. Betul sekali. Dan Intan, bila kita perhatikan kalau belia yang cemerlang senantiasa mencari ruang, peluang dan juga menerokai kesempatan. Betul sekali. Baik, terima kasih kita ucapkan dengan keterbatasan waktu yang ada ini. Kita akan mengakhiri bual bicara kita ataupun wawancara kita insyaAllah di lain kesempatan kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan belia kita juga dapat mengisikan ruang percutian sekolah ini dengan kerja-kerja yang aktiviti yang bermanfaat. Mudah-mudahan. Terima kasih kita ucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.